Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para penonton sidang penonton sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live Facebook kelas Quran Tajwid. Yang mana pagi ini kita akan sambung kembali membaca kitab Pati Munyatul Musalli, iaitu kitab yang membicarakan tentang salat. Baik, jadi pagi ini kita akan sambung kembali membicarakan sambungan bicara tentang sunat hai'ah di dalam sembahyang. Yang mana sunat hai'ah ni ada banyak, dan kemarin kita dah baca dah 6 sunat hai'ah di dalam sembahyang. Jadi pagi ni kita sambung yang ketujuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ketujuh, yakni ketujuh daripada beberapa banyak sunat hai'ah yang terdapat di dalam sembahyang. Apa dia? Sunat ialah sunat takbir. Sunat takbir pada 5 tempat. Sunat bertakbir pada 5 tempat. Takbir ni dipanggil takbir intiqalat. Takbir berpindah rukun. Bukan takbir ihram lah. Dalam sembahyang ni dia ada 2 takbir. Yang pertama dipanggil takbiratul ihram, iaitu takbir pada permulaan solat tu. Yang kedua takbir intiqalat, takbir berpindah rukun daripada berdiri kepada rukuk, daripada rukuk kepada i'tidal. Baik. Takbir berpindah rukun daripada i'tidal kepada sujud. Baik. Takbir pada 5 tempat berpindah, tempat berpindah. Takbir pada 5 tempat berpindah. Bahasa Arab panggil intiqalat. Takbir intiqalat. Pertama daripada 5 tempat berpindah yang disunatkan takbir itu takbir hendak rukuk. Takbir hendak rukuk. Allahu akbar. Kita ruku'an. Tu takbir tu. Takbir itulah dipanggil sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Tu. Yang kedua daripada 5 tempat berpindah tu, yang kata sunat takbir tu. Takbir hendak turun kepada sujud. Takbir untuk turun kepada sujud. Maknanya bangun daripada rukuk tu tak takbir lah. Itu kita kata sami Allah wa liman hamidah lah. Kemudian daripada i'tidal tu kepada sujud, turun sujud, maka kita disunatkan takbir Allahu akbar, turun sujud. Takbir itulah dipanggil sunat hai'ah. Kemudian yang ketiga daripada 5 tempat berpindah sunat takbir berpindah tu. Yang ketiga takbir bangkit daripada sujud. Sujud yang pertama, kemudian kita bangkit duduk tu, takbir pula, sunat takbir, sunat hai'ah. Keempat daripada sunat takbir daripada 5 tempat tu. Yang keempat, takbir hendak sujud yang kedua. Sujud yang pertama, kemudian duduk antara 2 sujud tu sunat takbir, kemudian nak sujud kali yang kedua tu pun sunat takbir. Sunat takbir. Dan yang kelima daripada 5 tempat berpindah tu, yang kita sunat takbir tu bangkit daripada sujud kepada berdiri. Sujud yang kedua, kemudian kita bangun nak berdiri pula tu sunat takbir. Jadi takbir itulah disunatkan. Takbir itulah dipanggil sunat hai'ah.
Sunat hai'ah. Kalau kita tak buat, tak perlu kita sujud sahwi. Sebab dia sunat hai'ah sahaja. Tapi kalau kita buat, dapat pahala yang banyak lah. Yang lebih. Baik, habis. Itu dah sunat hai'ah yang ketujuh. Kemudian, ke-8. Qala musannaf, ke-8, iaitu ke-8 daripada beberapa banyak sunat hai'ah, ialah sunat mengangkat kedua tangan. Seperti takbiratul ihram. Bila tu? Waktu hendak rokok. Waktu nak rokok tu, kita sunat takbir. Allahu Akbar. Sunat angkat tangan. Sunat mengangkat kedua tangan. Masa kita diri tu, kemudian kita nak rokok tu, masa nak rokok tu, kita disunatkan angkat tangan seperti mana angkat tangan ketika takbiratul ihram lah. Tu disunatkan. Sunat itulah dipanggil sunat hai'ah. Dan waktu hendak bangkit daripada rokok. Nak bangkit daripada rokok tu, disunatkan juga angkat takbir. Angkat tangan. Angkat tangan. Dan waktu hendak bangkit daripada rokok tu kepada i'tidal. Maknanya daripada rokok tu kita nak bangkit kepada i'tidal, juga disunatkan kita angkat tangan. Seperti mana takbiratul ihram tu. Jadi sunat tu dipanggil sunat hai'ah. Kalau tak buat pun tak apa, tapi pahala kurang sikit lah. Kalau kita buat, dapat pahala lebih. Baik, kemudian permulaan angkat dua tangan. Bersamaan angkat kepala seseorang yang sembahyang. Maknanya nak angkat tangan tu bersamaan kepala sekali lah. Bukan angkat tangan saja, kepala tak angkat. Dia kena angkat bagi sama. Tangan angkat, kepala pun angkat. Ketika mana bangkit daripada rukuk tu lah. Dan qala musannaf, dan waktu hendak bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Dan yakni disunatkan kita mengangkat kedua tangan tu waktu hendak bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Maknanya tasyahud awal kita bangkit tu kepada qiyam tu, kita disunatkan angkat tangan kita seperti mana takbiratul ihram. Tu tempat-tempat dia lah. Jadi semua ni dipanggil sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Kalau kita tak buat pun tak apa, tapi pahala kurang lah. Kalau kita tak buat, tak perlu sujud sahwi. Baik, habis. Qala musannif, ke-9 daripada beberapa banyak sunat hai'ah. Ke-9 iaitulah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali dah. Di mana tu? Dalam rukuk. Baca tu dalam rukuk adalah sunat hai'ah. Kalau kita rukuk saja tak baca pun sah sembahyang lah. Sebab baca tu adalah sunat hai'ah. Kalau kita buat, dapat pahala lebih. Kalau kita tak buat, tak perlu sujud sahwi. Dan sembahyang itu sah. Kalau tak sah macam mana orang bisu nak sembahyang kan? Orang bisu dia tak ada sebut. Dia tak ada bercakap. Jadi bacaan itu adalah sunat hai'ah. Dan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali juga. Di mana tu? Dalam sujud. Yang kata subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dalam rukuk. Ketika mana kita rukuk, baca yang tu. Kalau dalam sujud pula, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Baca yang tu dipanggil sunat juga, sunat hai'ah. Kalau kita sujud saja pun tak baca pun, sembahyang sah lah. Sebab yang tu sunat hai'ah. Kalau kita tak baca pun tak perlu sujud sahwi. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ke-10 daripada beberapa banyak sunat hai'ah, baca sami Allahu liman hamidah. Baca sami Allahu liman hamidah bila tu? Waktu angkat kepala daripada rukuk. Masa kita rukuk tu, masa kita nak bangkit, kita nak bangun pula kepada i'tidal tu, masa tu kita disunatkan berkata sami Allahu liman hamidah. Itulah dipanggil sunat hai'ah. Kita disunatkan berkata sami Allahu liman hamidah. Waktu bila tu? Waktu kita angkat kepala nak bangun nak kepada i'tidal tu lah, daripada rukuk tu. Qala musannif, dan apabila betul berdiri pula. Dan apabila betul berdiri, maknanya daripada rukuk tu kita dah berdiri dah, i'tidal betul.
baca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu disunatkan baca yang tu. Masa ketika mana iktidal tu lah, kita bangun daripada rukuk, kita berdiri tegak tu. Ketika tu kita disunatkan pula baca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi yang tu panjanglah. Paling kurang kita baca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu ketika mana iktidal tu lah, disunatkan. Yang tu dipanggil sunat hai'ah juga. Kalau nak baca panjang, baca tadi lah, saya sebut tadi tu. Kalau nak paling kurang baca, kita nak baca selalu tu adalah Rabbana walakal hamdu. Yang tu pun dah cukup dah. Baik, kemudian habis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Sunat hai'ah serta sunat ab'ad di masa timpa bala ke atas muslimin seperti ta'un. Contoh bala tu seperti ta'un, penyakit ta'un. Dan sebagainya daripada penyakit ta'un lah. Banyak lagi lah penyakit tu yang dikatakan bala tu, iaitu baca qunut dalam i'tidal rakaat yang kedua pada subuh, dan baca qunut pada witir, pada salat witir nisfu yang kedua pada pertengahan yang kedua lah, pada bulan Ramadan tu. Kan kita sembahyang tarawih kan, hari yang pertama 1 hingga 15 Ramadan tu dia tidak ada qunut. Kemudian malam ke-16 hingga ke malam 30 tu dia ada qunut pada solat witir, rakaat yang terakhir itulah ada qunut. Disunatkan baca qunut. Dan sunat hai'ah juga. Dan sunat hai'ah yang ini juga baca qunut pada tiap sembahyang 5 waktu lain daripada subuh, lain pada subuh. Dan qunut ini dibaca di dalam i'tidal, rakaat yang akhir pada sembahyang. Adapun masa aman, maka qunut dan qunut witir itu sunat ba'ad dua. Jadi sembahyang biasa pun kita boleh baca qunut lah. Qunut contohnya qunut nazilah. Baca bila waktu akhir, baca pada rakaat yang terakhir itu, pada selepas daripada kita bangkit daripada rukuk, sebelum kita nak turun sujud tu lah. Di waktu iktidal tu kita disunatkan baca qunut. Jadi qunut ni tak semestinya waktu subuh, tak semestinya witir bulan puasa sajalah. Sembahyang lain pun boleh. Contohnya kita nak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita minta kepada Allah supaya Allah Taala selamatkan saudara-saudara se-Islam kita di Palestin dan negara yang sedang bergolak berperang. Kita minta Allah Taala selamatkan mereka dengan kita mengadakan qunut, iaitu pada rakaat yang terakhir selepas rukuk, maknanya ketika i'tidal tu lah, sebelum kita turun sujud tu, baca doa qunut. Sama ada qunut itu tujuan dia untuk memohon agar Allah Ta'ala bantu saudara se-Islam kita di negara berperang, ataupun memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita ni dijauhkan daripada bala, boleh juga baca doa qunut. Bila tu pada rakaat terakhir pada sembahyang, yakni lain daripada sembahyang subuh dan lain daripada qunut pada witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan, boleh. Tu maksud dia macam itulah. Adapun masa aman tak ada apa-apa berlaku, peperangan pun tak berlaku, penyakit pun tak ada berlaku, bala pun tidak ada, maka qunut qunut witir itu sunat ab'ad juga.
Kalau tak ada apa-apa berlaku tu, kunut tu dia jadi sunat abad sahajalah. Tapi kalau ada berlaku peperangan ataupun berlaku bala, penyakit dan sebagainya, maka maka kunut itu dikatakan sunat hai'ah. Baik, seperti mana contoh di sini, seperti mana kita membaca doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'azzu man alait, tabarakta rabbana wa ta'alait, ولك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ini doa kunut bagi orang yang sembahyang seorang diri. Jadi kalau sembahyang seorang diri kita baca macam inilah, Allahumma hdini ya. Kalau imam, kalau kita sembahyang berjemaah, kalau imam, maka hendaklah ganti daripada tempat ni itu kepada na, dan tempat li itu kepada tempat lana. Maknanya Allahumma hdini diganti ni itu kepada na, Allahumma dina. Kalau li itu kena tukar kepada lana. Macam mana? Contohnya wa tawallani, ataupun wa barik li, ditukar kepada wa barik lana. Tu beza dah. Ni dengan na, li dengan na, lana. Li dengan lana, ni dengan na. Kena tukar dia punya domain belakang tu lah. Kalau sembahyang berjemaah, kalau sembahyang seorang, Allahumma hdini. Kalau sembahyang ramai berjemaah, Allahumma hdina. Baik, kalau sembahyang seorang, wa barik li. Kalau sembahyang ramai, wa barik lana. Tu beza dah belakang tu. Dan tempat astaghfiruka itu diganti dengan nastaghfiruka. As diganti dengan nas. Hamzah tu diganti dengan nun. Sebab ramai, nahnu ramai. Kalau as tu aku minta ampun. Kalau nastaghfiruka, kami minta ampun. Tu dia punya perbezaan dia. Dan tempat atubu diganti dengan natubu. Atubu ilaik. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kena ganti dengan wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa natu. Sebab banyak ramai, wa na tu maknanya kami lah. Kami bertaubat. Kalau atu tu aku bertaubat. Tu makna dah. Beza lah. Yang ni kita kena mengaji bahasa Arab lah baru kita faham ni. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala, dan bagi makmum pula sunat berkata amin pada tiap-tiap waqaf imam. Pada tiap-tiap waqaf imam tu, makmum tu disunatkan berkata amin. Amin dengan mana? Ai istajib do'ana ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Tu maksud amin. Jadi disunatkan bagi makmum itu berkata amin pada tiap-tiap waqaf. Waqaf ni maknanya berhenti bacaan imam tu lah, dia dalam doa kunut tu lah. Contohnya imam kata Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina lah. Silap. Kalau sembahyang ramai, imam akan berkata Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait. Maka disunatkan bagi makmum kata amin. Wa afina fi man afait, makmum pun sunat amin. Wa tawallana fi man tawallait, makmum pun disunatkan kata amin. Sampailah maknanya setiap kali imam waqaf tu, pada doa kunut tu, makmum disunatkan berkata amin. Itu maksudnya. Melainkan yang ini tak disunatkan pada kata imam fa innaka taqdi. Fa innaka taqdi tu tak disunatkan berkata amin. Pada ketika mana imam berkata fa innaka taqdi, ketika mana doa kunut itulah, maka makmum pun tak disunatkan berkata amin. Yang lain tu ketika imam waqaf amin, amin, amin. Tu kena kata amin. Amin tu maknanya ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Ai istajib doa ana ya Allah. Tu maksud amin. Melainkan ini tak disunatkan makmum berkata amin. Amin tu
pada kata imam fa innaka taqdi hingga akhir. Maknanya bermula daripada fa innaka taqdi sampai habis tu, makmum tak disunatkan berkata amin. Yang lain tu sebelum tu Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Sampai kat situ saja. Sampai dekat wa qina syarra ma qadait, amin. Dekat tu saja. Fa innaka taqdi sampai habis tu, makmum tak disunatkan berkata amin. Tu masalah. Hingga akhir. Maka sunat makmum berbaca serta imamnya. Maknanya sampai ketika mana doa kunut tu sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sampai habis tu makmum juga disunatkan berkata seperti mana imam. Maknanya imam ni dia baca Allahumma hdina fi man hadait tu, masa tu makmum tak disunatkan berkata serupa macam imam. Cuma makmum ni disunatkan berkata amin setiap kali imam waqaf. Tetapi sampai saja perkataan fa innaka taqdi tu, makmum tu tak disunatkan berkata amin. Tetapi makmum itu disunatkan berkata ataupun baca serupa macam imam lah. Bermula daripada fa innaka taqdi sampai habis. Itu maksudnya. Maka sunat makmum berbaca, maknanya membaca serta imamnya, samalah. Bermula daripada fa innaka taqdi itu sampai habis. Sebelum tu tak payah. Cuma kata amin sahaja setiap kali imam waqaf. Itu maksudnya. Baik, qala musannif rahimahullahu taala ke-12, yakni ke-12 daripada beberapa banyak sunat hai'ah di dalam sembahyang, ialah sunat baca antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu. Maknanya sujud ada dua kali. Sujud yang pertama, kemudian kita duduk tu, kita bangun daripada sujud yang pertama itulah, kita disunatkan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca ketika mana duduk di antara dua sujud. Yang ni dipanggil sunat hai'ah. Kalau duduk saja tak baca, boleh, tak ada masalah, tak perlu sujud sahwi. Sebab baca tu adalah sunat hai'ah saja. Tapi kalau baca dapat pahala lebih. Tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ke-13 daripada beberapa banyak sunat hai'ah di dalam sembahyang, ialah sunat baca kemudian daripada tasyahud akhir. Sunat kita baca selepas daripada tasyahud akhir, baca apa? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrata wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika. Tu sunat kita baca selepas daripada tasyahud akhir. Sebelum bagi salam tu lah sunat kita baca yang ni. Tapi kalau kita baca yang Nabi baca pun baik juga, adalah yang terbaik apa dah. Bacalah doa tu lah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Baca yang tu pun boleh juga. Itu adalah sunnah Nabi. Nabi baca yang tu. Baca yang Nabi baca tu adalah yang terlebih baik lah. Ataupun kita nak baca yang ni panjang sikit lah. Kena hafal baik. Baca bila ni? Baca selepas tasyahud akhir, sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam. Baca. Sebab antara tempat yang mustajab doa adalah pada selepas tasyahud akhir, sebelum bagi salam. Tu antara tempat mustajab doa. Jadi kita ikut sunnah Nabi lah. Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabr, dan daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnati masiihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah Masih Dajjal. Tu kita ikut yang Nabi baca lah. Itu adalah sunat hai'ah. Kalau tak baca pun tak ada masalah.
tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau baca sunat dapat pahala. Ke-14 qala musannaf, ke-14 daripada beberapa banyak sunat hai'ah di dalam sembahyang ialah sunat duduk tawarruk. Sunat kita duduk tawarruk. Di mana tu duduk tawarruk? Pada tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir iaitu duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni maknanya duduk tahiyat akhir itulah. Kaki kanan ni pacak, kaki kiri ni masuk bawah ni, masuk sebelah. Serang masuk itu belah kiri tu. Serang masuk itu dan kita punggung kita sebelah kiri tu duduk atas lantai. Jadi herak sikitlah. Kaki belah kanan ni kita pacak. Duduk tahiyat akhir. Tu dipanggil duduk tawarruk, nama dia. Duduk tasyahud akhir tu. Disunatkan. Dan sunat duduk iftirash pada tasyahud awal. Tasyahud awal tu sunat duduk iftirah tu pada tasyahud awal tu sunat. Duduk tasyahud awal macam mana? Kita duduk atas kaki kita. Punggung kita duduk atas kaki kita. Kaki kanan tu pacak betul-betul macam tu. Tu. Dan qala musannaf dan pada duduk antara dua sujud. Yang kata sunat duduk iftirah tu pada duduk tasyahud awal dan pada duduk antara dua sujud mana? Samalah, duduk tahiyat awal dengan duduk antara dua sujud ni sama. Nama dipanggil duduk apa? Duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir tu. Herat kan? Punggung kiri duduk atas lantai. Kaki kiri ni masuk celah tu. Dan kaki kanan tu pacak. Baik. Kemudian dan qala musannaf dan pada duduk istirahah. Dan pada duduk istirahah. Duduk istirahah ni duduk sebelum kita bangkit pada qiyam, iaitu selepas daripada sujud yang kedua. Kita nak bangkit kepada qiyam tu, kita disunatkan duduk istirahah. Sama juga duduk dia itu seperti mana duduk tasyahud awal, seperti mana duduk antara dua sujud, dan duduk istirahah tu sama. Tu disunatkanlah. Qala musannif rahimahullah taala dan duduk tawarruk. Macam mana yang kita duduk tawarruk tu? Iaitu duduk tawarruk tu, duduk dengan rapat punggung seseorang yang sembahyang tu. Duduk dengan rapat punggungnya seseorang yang sembahyang tu. Rapat punggung. Dan kaki kiri keluar di bawah betis kanannya. Tu kaki kiri tu kena keluar ke belah betis kanan dia. Punggung dia tu pergi rapat ke lantai, punggung belah kiri tu. Dan kaki kiri dia tu kena keluar di bawah betis kanannya seseorang yang sembahyang. Tu dinamakan duduk tawarruk. Dan duduk iftirash pula macam mana? Kadang-kadang orang tak tahu lah duduk tawarruk macam mana, duduk iftirash macam mana. Sekali lagi, duduk tawarruk tu macam mana? Qala musannaf dan duduk tawarruk iaitu duduk tawarruk tu macam mana? Duduk dengan rapat punggungnya seseorang, dengan rapat punggung. Dan kaki sebelah kiri dia tu keluar di bawah betis kanannya. Kaki kiri tu kena unjuk bagi keluar ke betis kanannya. Maknanya dia duduk di bawah betis kanan. Tu duduk tawarruk nama dah. Duduk tasyahud akhir itulah. Kita duduk buat selalu dah kan. Qala musannaf dan duduk iftirash. Duduk iftirah pula macam mana? Ialah duduk atas tapak kaki kiri. Punggung kita tu duduk atas tapak kaki kiri dan mendiri kaki kanannya seseorang yang sembahyang. Tu duduk iftirash. Ataupun boleh kita panggil duduk tahiyat awal lah. Tu nama dia duduk iftirash. Qala musannif rahimahullahu taala ke-15, yakni daripada beberapa banyak sunat hai'ah di dalam sembahyang, menggenggamkan tangan kanan 3 jarinya, iaitu jari hantu. Yang kita menggenggam akan tangan kanan 3 jarinya itu iaitu 3 jari tu, iaitu jari hantu. Jari hantu ni, jari manis dan jari kelingking. 3 jari itulah kena genggam. Dan buka jari telunjuk dan ibu tangan rapat dengannya. Dan letak tangan kanan atas paha kanan dan tangan kiri atas
Kena genggam macam tu. Kena genggam jari hantu, jari manis dan jari kelingking. Genggam dan buka jari telunjuk. Jari telunjuknya buka dan ibu jari rapat. Dan ibu jari tangan rapat dengannya. Rapat macam tu. Dan letak tangan kanan di atas paha kanan. Letak tangan tu di atas paha kanan dan tangan kiri atas paha kiri. Padahal keduanya bersamaan dan dua lututnya. Maknanya ketika mana kita duduk tahiyat tu lah. Bagi jari dia lebih kurang lah. Ni genggam. Manakala jari telunjuk ni bagi hunjur lah. Ibu jari macam ni. Dan letak atas paha kanan lah. Kalau tangan kanan ni letak atas paha kanan. Manakala tangan kiri ni tapak tangan kiri ni letak di atas paha kiri. Ketika mana tahiyat tu lah. Sekali lagi saya ulang. Ke-15 daripada sunnah hay'ah, menggenggam tangan kanan. Genggam tangan kanan. 3 jari sajalah. Jadi hantu, jadi manis dan jadi kelingking. 3 ni. Genggam. Iaitu 3 jarinya tu. Itu jari hantu, jari manis dan jari kelingking. Dan buka jari telunjuk. Jari telunjuk ni kena buka. Jari telunjuk ni buka. Dan ibu tangan. Ibu ni. Ibu tangan rapat dengannya. Rapat. Dan letak atas kanan. Dan letak tangan kanan atas paha kanan. Tak atas paha kanan. Tangan kanan buat macam ni. Dan letak atas paha kanan. Dan tangan kiri pula. Tangan kiri atas paha kiri lah. Tangan kiri letak atas paha kiri. Ketika mana tahiyat tu lah. Tahiyat tu. Hal keadaan keduanya, tangan kanan dan tangan kiri ni, hal keadaan keduanya bersamaan. Dan dua lututnya bagi sama. Dua lutut sama. Qala musannif, dan sunat angkat telunjuk. Telunjuk ni sunat angkat. Kan kita tak macam tu, tak faham. Sunat angkat. Dan sunat, yakni sunat hay'ah lah. Qala musannif, dan sunat, yakni sunat angkat telunjuk, jari telunjuk ni bila tu? Waktu baca illallah. Baca illallah. Ketika perkataan illallah tu sunat angkat. Di mana tu illallah tu? Pada asyhadu an la ilaha illallah. Tu angkat. Masa perkataan illallah tu angkat. Disunatkan angkat. Dan makruh menggerak-gerakkan telunjuk ini. Bergoyang macam tu makruh. Walaupun tak batal solat, sebab gerakkan jari ni kalau 1000 kali pun tak batal sembahyang, sebab dia anggota kecil. Tapi kalau kita duk selalu gerak, boleh jadi makruh. Ketika mana kita tahiyat tu, sampai perkataan illallah tu, kita disunatkan angkat macam tu, angkat jari ni. Tapi jangan gerak. Kalau kita gerak, makruh. Hukum dia makruh. Boleh mengurangkan pahala. Okey, qala musannif rahimahullahu taala, ke-6. Ini ke-16 lah. Ke-6, ini ke-16. Dia terjatuh perkataan. Ke-16 daripada beberapa banyak sunnah hay'ah, sunat mengekal tilik pada tempat sujud. Sunat kita mengekalkan tilik ataupun melihat kita pada tempat sujud tu. Sunat. Kita tengok tempat sujud tu. Dan antara kelebihannya, kita tak rabun. Tu antara kelebihannya kalau kita semayang, tengok tempat sujud. Walaupun kita sujud sekalipun, kita tengok tempat sujud tu. Kelebihannya, mengikut Al-Fadil Ustaz Syekh Asri, Zainul Asri, dia kata kelebihan melihat tempat sujud ketika mana dalam semayang, walaupun kita sujud sekalipun, kelebihannya adalah tidak rabun. Mata jadi tidak rabun. Jadi di sini dia kata ke-16 sunat mengekal tilik pada tempat sujud, mana kita kekalkan tengok tempat sujud tu dalam semayang tu, dan mengekalkan khusyuk. Mengekalkan khusyuk, ini hati lah.
Yakni yang kita khusyuk tu macam mana? Tetap hati, tetap anggota dan tadabbur. Tadabbur ni maknanya perhati. Tilik makna yang dibaca tu. Kalau Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, apa dia yang kita nak baca tu? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tu kena tilik. Apa yang kita baca tu pastikan kita fahamlah apa yang kita baca tu. Atau bacaan sahaja bagi mereka yang tidak pandai, atau bacaan sahaja bagi mereka yang tidak pandai pada sekalian bacaannya dan zikirnya. Maknanya yang tak pandai tu dia sekadar tilik pada bacaan lah, bagi mereka yang tak pandai pada sekalian bacaan dan zikirnya. Maknanya dia kena jaga dari segi bacaan lah, baris huruf jangan tukar. Ya, kalau yang pandai tu dia kena perhati makna sekali, terjemahan sekali. Dia baca tu apa dia. Tu sunat. Kemudian qala musannifu rahimahullah taala, dan yang ke-17 yang terakhirlah. Yang terakhir 17 daripada sunnah hai'ah, sunat masuk sembahyang dengan perasaan rajin. Masuk dalam sembahyang tu, masa kita nak takbir tu, kita pergi sembahyang tu dalam keadaan perasaan kita tu rajin. Kita rajin nak sembahyang. Dan kosong hati kita daripada ingat pekerjaan dunia ataupun akhirat. Maknanya hati kita tu kena bagi kosong. Jangan duk ingat pekerjaan dunia. Kita kena ingat sembahyang tu. Dan kita bersegera kepada sembahyang dan ada perasaan rajin untuk sembahyang. Itu disunatkan. Baik, jadi alhamdulillah. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni perkongsian berkaitan dengan sunnah hai'ah di dalam sembahyang yang begitu banyak. InsyaAllah mudah-mudahan sembahyang kita semakin hari semakin baik, dan kita dapat membezakan di antara yang mana rukun, yang mana syarat, yang mana sunnah ab'ad, yang mana sunnah hai'ah dan sebagainya. InsyaAllah InsyaAllah kita akan sambung pula pada besok hari insyaAllah berkaitan dengan adab sembahyang lah insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang perkongsian pada kali ini memberi manfaat untuk semua insyaAllah. Jadi aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.